Macam mengantuk yang masing-masing. Kalau macam Confirm tu, boleh start. yang lelaki pun terus tak dengar suara Ada, Yang lelaki ada tak ada? ada. Boleh. Okay, kalau macam tu saya nak kenal dululah dengan awak semua ni kan. Sebab ni baru first time saya masuk. First time kan saya masuk kan? Betul? Betul, Ustaz. Ya betul, first time. Okay, so saya nak start daripada ikut nama punya list Okay, Irene. Siapa Irene? Mana satu Irene? Sebab nama awak kat atas sekali, insan terpilih. Okay, kenalkan diri dulu. Paling simple sekali awak boleh kenalkan diri. Sell yourself. Nama saya Irene Nurhanum binti Khairul Fauzi, umur 19 tahun, berasal dari Keluang, Johor. Keluang Johor. Okay, next Alia Zulaika. Nama saya Alia Zulaika binti Azman, umur 22 daripada Puchong, Selangor. Selangor. Oh, sebelum ni awak buat apa? Sebelum ni ambil sijil. Oh, ambil sijil. Okay, next Dian Natasha. Dian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dian Natasha binti Fandi. Berusia 19 tahun dan berasal daripada Ceras, Selangor. Ceras Selangor. Kalau dengar Selangor dah PKP betul ke? Start 14 hari bulan. 14 hari bulan. Hmm. Tapi dah nampak lah start kereta Roblox ke apa ke? Ke tak ada juga? Sekarang ni saya dekat Johor. Oh, kat Johor. Ingat kat sana. Dekat mana? Dekat Pasir Gudang lah. Dekat Pasir Gudang. Okay, next Emil ni. Amboi, nama Emil. Macam mana sebut tu? E ke A ke? Betul. Email. Betul. Macam gitu. Saya susu. Okay, Emil. Kenalkan diri dulu. Nama saya Emil Muhammad bin Ahmad Zahar. Umur 21 tahun. Tinggal dekat Bukit Jalil, Selangor. Sekarang ni? Current location? Dekat Johor, Pasir Gudang. Kat Pasir Gudang. Duduk rumah sewa ke macam mana? Rumah sewa. So semua yang dalam ni satu rumah sewa ke atau lain-lain? Yang lelaki? Ada yang duduk hostel nanti. Oh. Okay, nampak. Tu dekat ni dekat center belakang Tadi siapa Nazrul buka? Rumah tu kemas sikit dia, jangan bersepah tu sekali. Rumah kemas. Okay, next. Milia Amisha. Tak ada ke? Milia dia pergi tandas sekejap. Oh, dekat tandas tu. Okay, tak apa. Okay, bawah dia lah. Okay, kita ada seorang lagi. Misha Lani. Betul saya sebut nama? Sorry kalau salah. Sebab saya tak biasa nak sebut. Betul Betul. Panggil macam mana? Panggil Misha je ke? Okay? Panggil Misha. Misha okay Okay, Misha. Kenalkan dia awak. Nama saya Misha, umur saya 21. Berasal dari Penang. Current location? Pasir Gudang? Penang juga, dah balik dah. Penang juga. Penang tak ada apa-apa kejadian Okey je kan? Masih tak ada cluster lagi kan? Kes kan tinggi. Oh, semalam kes tinggi. Maaf lah, saya memang TV pun jarang tengok, jadi tak berapa nak tahu. So tahu daripada student je. Semalam kes berapa ikut kan? Penang 141. Wow, banyaknya. So kawasan you dekat-dekat dengan kawasan kluster ke tak? Tak, I mainland. Oh, mainland. So tak ada pun masalah kan? Tak. Okay, so thank you Misha. So next Muhammad Akhtar. Betul ke saya sebut? Sorry sangat kalau salah sebut nama. Ya, betul. Betul Betul. Okay, so kenalkan diri awak dulu kat saya. Sebab saya tak tahu semua kan. Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Akhtar Fitri bin Muhammad Talha. Umur 20 tahun, tinggal dekat Rembau Negeri Sembilan.
Oh, wari. Okay, dekat mana tu? Ha? Sekarang current location. Location masa dekat Dekat Gembau ke atau dekat sini dah? dekat Bersih Rembau. Gudang. Dekat Gembau. Gembau tak ada problem lah kot. Ha. Betul kan? Terkawal Tapi kot. ada 12 kes baru. Oh, kat mana tu? Kat kawasan Gembau tu ke ataupun kawasan Pedas ke macam hari tu? Tak silap kat Labu kot. Dekat Jelebu? Labu. Labu. Ha. Okey. Jauh lah. Jauh betul. Korang saya pun asal lahir Negeri Sembilan, lahir kat Tampin. Tampin tu kira Negeri Sembilan ke Melaka? Sepadan lah. Sepadan kan? Sebab sekolah Tunku Besar. Sekolah Tunku Besar bahagian bangunan dekat Negeri Sembilan, bahagian Padang dekat Melaka. Sepadan lah. Sepadan lah kira-kiranya. Okey, so dah melalut lah. Okey. So next Muhammad Akmal. Akmal Hakim. Nama Muhammad Akmal Hakim bin Samsubarian, berumur 23 tahun. Berasal dari Kelang, Selangor. Okey Akmal, sebelum ni buat apa Akmal? Sebelum Muhammad? Ambil sijil. Sijil ambil sijil kat mana? Dekat KK Urus Selangor. Urus Community. Sama. Jauh. Tadi asal kat mana? Tak apa dengar. Kelang, Selangor. Kat Kelang. Kelang esok kan? Dah lama. Dah start hari tu. Dah start. So memang tak boleh keluar rumah ke je ni? Dia boleh keluar tapi macam beli barang je lah. Macam beli barang orang kan? ni. So kalau keluar pun tetap nak melayan Roblox lah, nak tanya tu. Okay. So jangan nak pakai gaya sangat kat sana tu. Duduk elok rumah. Okay. Sabar je lah nak buat macam mana kan. Okay. Next. Siapa lah? Muhammad Iman. Nama saya Muhammad Iman bin Abdul Rahim, umur 21 tahun, berasal dari Selayang, Selangor. Selayang, Selangor. Ramai orang Selangor sini ya. Iman tengah baring ke apa tu? Kenapa nampak macam baring? Tengah sandar. Jangan sampai tertidur pula. Iman Selayang dekat Selayang ada kes? Tak ada kes? Okey. Ada kes? Ada kes juga. Berapa kes tu? Dah ramai ke? Tak pasti. Tapi saya dekat Pasir Gudang. Dah lama. Dekat Pasir Gudang. Apa aku Pasir Gudang pun ingat dah ada kes. Pasir Gudang ada 2 kes dekat Rinting. Kalau awak tahulah Taman Rinting. Sebab pasar Sabah tu pun dah tutup. Apa yang saya tahulah. So yang confirm kes dah ada 2 dekat Rinting. Semua tahu kan Rinting tu kat mana kan? Yang lain tu tahu kan? Dah. Tak tahu. Ikutkan sekarang semua dah semester 2 betul? Semester 2 maknanya dah setahun dekat Pasir Gudang. Ke macam mana? Baru 3 bulan 4 bulan. 3 bulan. Oh baru 3 bulan 4 bulan. Sebab hari tu kita orang kena balik. Yang semester 1. Yang sebab COVID tu. Oh, jadi daripada semester 1 lah maknanya dah kelas online. Betul? Leceh juga macam tu. So sebelum ni kelas online macam mana? Okey ke tak okey? Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, kadang-kadang terbaring. Macam gitulah kan. Okey, tadi siapa last kita dekat mana? Dekat Iman Yang nextnya Muhammad Rusdi ke macam mana sebut nama awak ni? Ryu. Betul? Muhammad Rusdi Akmal. Rusdi Akmal. Okey Rusdi, kenalkan diri awak kat saya. Saya Muhammad Rusdi Akmal Muhammad Faris, umur 21, tinggal dekat Subanjaya, Selangor. Okey, sekarang Rusdi kat mana? Sekarang location dekat Subanjaya. Memang tak nak balik lah. Rusdi tadi dekat mana? Dekat Subanjaya. Subanjaya tak ada apa-apa kan? Ke ada sebab saya ada kes juga. Sebab saya ni macam tak bau tebur sikit. Saya dengan Selangor, saya ingat Selangor tu macam kecil je. Saya tak tahu pula je kawasan dia jauh-jauh. Sebab sebelum ni saya pernah pergi untuk kenduri kawan saya dekat Rawang tak silap saya. Saya ingat dah masuk KL tu dah dekat dah ni. Sekali sejam perjalanan lagi. Ambil kau. Memang tak berapa nak travel lagi apa semua kan. Okay, so after Rusdi, Najla. Betul ke saya sebut nama tu? Ya, Najla Farisha. Betul? Ni dekat sini. Nama saya Najla Farisha binti Ahmad Fadila. Okay. Tinggal Sungai Buloh, Selangor.
Di mana? Sorry Najal, tak you punya line tersangkut. Saya tak tahu line saya ke atau line you ke. Boleh tak sekali lagi introduction yourself tapi slow sikit. Nama saya Najla Farisha. Hmm. Umur 19, tinggal Sungai Buloh, Selangor. Sungai Buloh Selangor. Ramai tu orang Selangor sini. Siapa saya tak tahu nak tanya apa lah Selangor kan. Okey, kalau macam tu kita next dululah. Nazrul Fahmi bin Syahri. Assalamualaikum, hai. Salam. Saya Nazrul Fahmi bin Syahri, berumur 21 tahun, berasal Sungai Buloh, Selangor juga. Sungai Buloh Selangor juga. Nazrul kalau boleh cap tu logo ke belakang kan? Kita tahu kan apa maksud logo tu? Tahu lah, saya rasa saya beli daun je. Iya ke? Okey, itu halal ke haram tu? Dia herb. Herb. So kalau ikut dalam perundangan, halal ke haram? Perundangan memang haram lah kan? Mari kita bincang. Itu nanti kita kena bincang. Okey. Next, siapa tadi saya berhenti saya kat Nazrul. Nurul Ain Sakinah. Saya, nama saya Nur Ain Sakinah binti Mio Badri Syam, umur 20 tahun, berasal daripada Shah Alam, Selangor. Shah Alam tu ramainya orang Selangor ni. Hampir semua tu orang Selangor. Hampir semua kat lah, harus Selangor. Aku tu dapat satu negeri tapi pergi ke negeri lain. Okey, tadi siapa dekat Ain Sakinah? Okey, yang seterusnya Nur Atirah ni. Nama saya Nur Atira binti Bustamam. Umur 19. Asal Muar Johor. Asal Muar Johor. Oh, Muar. Okey, umur sihat dah umur. Sihat umur. Okey, umur. Umur okey. Okey, next. Sebab kita pun tak ada masa lagi. Ada lagi tak? Apa nama tak nampak ni? Farah Wahidah. Hai, saya. Okey. Kenalkan dia awak. Saya Nurul Faradawiyah. Okey. Panggil saya Aira saja. Saya berumur 20 tahun, tinggal di Skudai, Johor Bahru. Oh, Skudai. Ada juga Johor, ingat tak ada langsung dah. Ada 2 orang, 3 orang dah. Skudai memang dekat sana tu lah. Ada duduk rumah sewa ke? Terus kita je. Rumah family lah kat sana. Okey, yang ni last last Yufhan. Betul ke saya sebut nama tu? Ya betul sir. Okey, perkenalkan diri awak Yufhan. Nama saya Yufhan Raj, umur 21. Okey. Tinggal di Tampoi, Johor Bahru. Oh, seorang lagi Johor. Tampoi tak ada problem. Okey, betul. Okey, Tampoi tak ada problem. So, ni siapa pula yang tutup kamera ni? Kamera buka please. Nazrul Fahmi. Nazrul pergi toilet. Ya, pergi toilet. Ya, betul. Okay, so saya nak recap lah apa yang awak dah tahu yang tentang halal ingredient ni yang sebelum ni minggu lepas dah awak dah masuk kelas kan? Hello. Ya. Maaf lah. Ya. Saya tak biasa macam ni kan. Okay, so minggu lepas yang dah yang you all dah belajar tu sampai mana? Sampai alkohol. Betul? Betul. Sampai alkohol. Yang lelaki pun respon mohon dengan siswa perempuan ni. Boleh tak yang lelaki ni? Yang lelaki macam sunyi sangat lah. Boleh. Cuba banyakkan sikit bercakap. Cakap je dengan saya tak ada masalah. Kalau saya nak suruh je on semua mikrofon ni tapi kan nanti jadi macam bergema pula kan. So kalau nak cakap je. Saya tak no problem. Tapi jangan nak interrupt tu okey, no problem lah bagi saya. Okey? Yang lelaki?
Tengok dah senyap balik. Boleh, boleh. Boleh Boleh sir. Okey. Nazrul tak balik lagi, lama yang pergi tandas. Buat apa pergi tandas? Buang air besar. Allah, kesian. Okey, nak tanyalah. So since you all dah masuk alcoholic beverage ni, apa yang you tahu pasal alcoholic beverage? Mesti pernah belajar kan? Sebelum tu. Cuba seorang bagi. Kalau dia tak dengar lah. Tersangkut ke? Suara saya tersangkut Suara saya clear ke tak? Clear je. Clear. Okey, soalan saya tadi. Apa orang kata dia punya umumnya tentang minuman beralkohol ni? Mabuk kan? Mabuk kan? Next. Lagi? Minuman arak. Ya, tak dengar. Maaf. Minuman arak. Minuman Ya. arak. Arak tu minuman beralkohol lah. Tapi kalau macam tu kan, alkohol ni boleh diproduce sama ada chemically ataupun diproduce secara naturally. So kalau lah kata arak ni haram. Tapi kalau macam minyak wangi beralkohol macam mana pula? Dia minyak wangi dia bukan untuk minum, pakai untuk apa? Untuk wangi. Wangikan diri. Itu betul, memang jumpa betul. Sebab tak ada siapa pun yang cukup biol untuk minum minyak wangi, betul tak? Sebab maybe alkohol konten dalam minyak wangi kemungkinan besar bukan daripada sumber-sumber asli, kemungkinan besar sumbernya daripada petroleum. So alkohol akan di-reproduce akan menjadi ethanol, betul? Ethanol macam mana sebutan dia. Itu antara alkohol yang boleh dimasukkan dalam diri, macam tak best pula ayat tu. Boleh diminum lagi, boleh dikonsum. Tapi selain ethanol, bahan reproduce dia apa alkohol ni? Tahu tak? Dia ada satu ethanol. Ethanol tu yang kamera saya kosong ke? Kosong. Masa jadi kosong. Sekejap Tak nampak pun. Okey. Tak tahu kenapa dia macam ada glitch sikit. Okey, nampak Okay, sekarang nampak. Nampak jelas Okey, muka tak insaf mana pun. Okey, kita balik pada tadi. Yang ethanol dengan metanol tu. Okey, ethanol tu bahan produce untuk alkohol yang boleh digunakan sebagai substance untuk dalam masakan. Okey, dalam minuman keras lah, minuman beralkohol. Kalau kata metanol macam mana? Metanol ni kebanyakan hanya digunakan sebagai bahan api. Jangan cuba-cubalah nak minum metanol ni, memang meninggal, confirm. So dekat sini kira ini ada macam side note je lah. Biasanya kalau pengeluar minuman beralkohol, dia perlu mendapatkan kelulusan untuk mengelakkan daripada keracunan minuman lah maknanya. Pernah dengar kan keracunan alkohol? Ada. Biasa impact dia macam mana? Ke tak pernah dengar? Macam biasanya kejadian ni berlaku mesti after New Year, after ada celebration yang besar, boleh jadi keracunan alkohol. Dan benda-benda ni bukan jadi dekat negara-negara dunia ketiga saja. Biasa dekat negara dunia pertama pun ada kes keracunan alkohol. Sebabnya alkohol yang didistil tu tidak pure dan tersalah chemical reaction kan. In general lah, maknanya dia tersalah buat, sepatutnya nak produce ethanol tapi terproduce metanol. Dan tak ada siapa pun yang tu untuk tahu konten tu apa dan didistribute. Itu pasal dia akan jadi arak yang haram lah maknanya, yang tak legal. Betul tak Yufan? Pernah dengar kan? Pernah. So macam tu kalau
Macam you sendiri lah, you non-Muslim. Biasa kalau untuk alcoholic drinks ni you buat apa? Ada letak dalam masakan ke ataupun hanya sekadar consume untuk minum saja? Kebanyakan alkohol tak pakai saya untuk kemasakan. Jarang pakai ke tak pakai, saya tak dengar. Kalau untuk family kita tak pernah pakai untuk masakan. Untuk minuman banyak ada. Itu biasanya okey, kalau yang alkohol tu apa yang jenis yang di-serve dalam family you tu? Sama ada beer ke atau liquor ke atau wine ke? Macam whisky. Okey, boleh explain tak apa rasa dia, sebab kami semua tak pernah minum. Betul, yang lain tak pernah minum. Ya, tak minum. Saya pun tak pernah minum sebab biasa ayah saya yang beli. Tapi pernah tak try ke nak sip sikit ke, nak rasa kan? Tak pernah. Ya ke? Pernah. Betul baik you ni. Merokok tak? Tak ada sir. Oh kau. Okey, teruskan macam tu. Betul, bagus. Okey, so kita pergi seterusnya lagi. Sebab-sebabnya alkohol ni diharamkan dekat dalam Islam ni, sebabnya okey, siapa boleh beritahu? Benda-benda umum je ni. Takkan tak tahu Muslim. Sebab apa haram alkohol? Menghayalkan. Sebab menghayalkan. Bahaya ni. Lagi? Memudaratkan Memudaratkan dari segi apa tu? kesihatan. Okey, kesihatan mental fizikal. Mental dan fizikal macam mana kalau memudaratkan tu? Emosi tak stabil. Emosi tak stabil. Ya ke emosi tak stabil? Sebab apa emosi tak stabil? Dia jadi mabuk, dia dah berhayal. Dia mabuk, hayal. Dia hayal. So betul juga akan terjadinya perkara-perkara yang tak diingini. Macam pernah dengar tak yang diberi satu pilihan sama ada untuk minum arak, melanggar pelacur ataupun membunuh bayi. Pernah dengar tak? Siapa boleh terangkan benda tu? Mesti pernah dengar kan? Okey, seorang ceritakan yang tu. Betul, yang lain tu kalau nak sambung boleh sambung. Cuba try yang seorang. Okey, come on, patutnya laki lah, laki cuba aktif sikit laki. Alta, ceritakan Alta. Hari tu kau ada cerita kat aku. Alta. Cuba cerita balik yang tu. Cerita general je, tak payahlah cerita sampai kita jadi ahli pemikir pula untuk cerita benda tu. Okey, cerita general aja yang tu. General dia cerita dia kisah pasal apa lah, tapi ingat dia ni kena pilih antara yang tadi tu lah, cakap 3 kan. Merompak minuman keras, merogol ataupun membunuh bayi. Membunuh bayi. Tak silap dia pergi pilih minum arak sebab dia ingat tu hanya dosa minum je. Padahal bila dia minum arak tu dia jadi tak waras. Sebab dia dah hilang kawalan lah sebab mabuk. Jadi dia daripada mabuk tu dia hilang kawalan, dia terus pergi rogol perempuan sebab apa? Sebab dia mabuk lah kan. Dia mabuk. Last dia buat juga lagi 2 dosa tu. Dan akhir sekali dia bunuh bayi tu. Betul tak? Okey, itu kira general lah cerita pengajaran kenapa Islam ni dia mengharamkan minum arak, kerana minuman beralkohol ni sendiri akan membuatkan minda kita, kalau dalam bahasa Inggeris cloudy mind. Jadi kita jadi tak waras dalam beberapa seketika lah. Okey, kalau macam tu, macam mana pula dengan yang topi Nazrul pakai tadi? Tak menghayalkan ke? Topi, Okey, tak ada siapa boleh explain. Semua takut nak explain. Okey, kan elok sikit tu. Bukan apa sebab benda dalam record. Takut nanti akan dipetikai. Okey, Nazrul boleh explain. Menggunakan awak pakai logo tu, takkan awak tak ada pengalaman langsung? Ada tak ada? Ada tak ada? Pengalaman apa tu? Okey. Okey, saya anggap je tak ada. Okey Okey, clear tak pasal minuman beralkohol tu?
Hello. Jelas. Clear. Jelas, tak ada persoalan apa-apa. Ada soalan? Tak ada? Confirm? Ke saya laju sangat? Okey. Tak ada. Sorry, saya tak dengar. Dia macam tersangkut. Okey, boleh kita teruskan Boleh. Nampak kan? Nampak, sir. Okey. Nak sebut bahasa baik apa? Khinzir dan bahan-bahan dia. Sebelum tu nak tanya. Siapa yang pernah makan khinzir? Ya, confirm je. Siapa tu? Akmal. Angkat tangan tadi. Yosef. Ya ke Akmal? Tak ada lah. Mana ada? Akmal juga kan nama. Alamak, Akhtar ke Akmal. Siapa yang angkat tangan tadi? Tak maaf lah. Salah tuduh orang. Salah tuduh orang pula. Tak makan. Ya. Biasanya kalau kita tanya soalan ni dan laju lepas tu dia angkat tangan terus, itu daripada hati tu. Okey, yang lain yang non-Muslim pula. Biasa kan? Siapa tadi saya nampak macam ada 2 orang non-Muslim. Saya tak makan. Ya, sorry saya tak dengar. Saya Misha. Okey Misha. Family saya tak makan. Family je veggies ke macam mana? Vegetarian? Tak. Non-veg pun makan. Oh. Tapi kami tak makan khinzir. Sebab apa tu Ada yang family kalau semayang kuat so dia orang tak makan. Oh, so maknanya dalam you Hindu ke betul? Ha? You Hindu kan? Ya Hindu. Hindu. So dalam hukum Hindu tu, khinzir ni ada dibolehkan atau tidak? Boleh makan. Memang boleh, tapi yang tadi yang you cakap semayang kuat macam mana maksud dia tu? Maknanya yang iman kuat tu lah. Ya. Sebabnya apa tu? Even benda tu dibolehkan tapi still tak consume. Kebanyakan family memang macam tu. Memang akan buat macam tu. Okey, saya nak tanya lain, saya pun tak ingat dia kejap tak ada tau. Okey, so you faham pula macam mana? Pengalaman you dengan family saya ada makan khinzir. You sendiri? Saya masa kecil makan. Tapi lama-lama dia tak boleh, allergic untuk saya. So saya tak makan. Allergic pula. Betul juga. Tapi you allergic macam mana tu? Allergic jadi tekak tu, jadi apa orang cakap? Badan dah jadi rashes. Oh, okey, maknanya reaction kat kulit lah. Ya. Macam udang ke apa boleh? Itu boleh. Seafood no problem. Ya. Macam tu pula sebab saya ada seorang kawan yang Indian Muslim. Indian Muslim pula, memang Indian lah kan. Dia ada reaction terhadap prawn. Apa prawn? Udang lah. So itu kita dikategorikan sebagai apa? Reaction tu dalam Melayu apa namanya? Alahan. Allergic. So allergic. Siapa sebut angelic tadi? Saya dengar macam angelic. Okey, alahan atau allergic. So dulu saya tak fikir benda tu macam main-main je tau. Allergic ni alah dia macam tak nak makan dia cakap allergic. Kami tak pernah lah sampai sabotaj dia apa, tapi ada satu ketika tu dia termakan udang dan hampir-hampir maut depan kami. Sebab apa? Dia punya kerongkong ni airflow dia tertutup terus. Saya tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. So yang saya tu nasib baiklah sebab ada doktor. Jadi dia tahulah nak buat apa semua kan. So memang allergic ni jangan sekali-sekali buat main. Even kita tak tahu sendiri kita allergic ke apa semua kan. Tapi kalau orang ada allergic, pastikan bagi priority nombor 1. Jangan sekali buat main. Yang mau orang tu kat tangan. Okey? Okey, dah melalut sangat dah ni. Okey. So kita pergi masuk dekat komponen-komponen dalam khinzir ni kan. Apa yang dipakai dalam masakan lah generalnya, sebab banyak khinzir ni dia punya
Priority bukan priority. Property tu banyak sangat. Boleh tengok kat sini. Semua dekat Kinzey ni ada kegunaan dia sendiri. Boleh nampak tak? Ke tak boleh? Tak Nampak Tak nampak? Kecil. Okey, Saya nampak. besarkan Okey, ni property dia lah. Memang sangat banyak dan cuba agak-agak awak tu sebab apa kebanyakan negara pakai Kinzey? Kenapa dia tak pakai binatang lain? Mesti Kinzey juga. Agak-agak kenapa? Hello, boleh dengar tak? Dengar? Dengar so. Saya tak berapa nak dengar. Dia kejap putus. Okey, okey saya nak cerita yang Kinzey ni. Cerita lagi. Boleh tak ni? Ke macam mengantuk masing tu kepala kan? Boleh. Jangan mengantuk dulu Sebab saya memang akan banyak bercerita. Benda ni sebenarnya dah sepatutnya jadi knowledge awak lah kan. Apa yang halal, apa yang haram. Tapi dekat sini saya ceritakan lah apa benda dia punya kegunaan. So kebanyakan nation pakai Kinzey ni even dekat starting back in China lah. China ada satu terms family tu kalau di translate it directly, Kinzey adalah membawa maksud family. Benda tu sebabnya Kinzey ni adalah punca utama ekonomi dia orang zaman-zaman sebelum ni lah, zaman maybe dinasti yang lama-lama. Sebabnya hebatnya Kinzey ni, awak campak dia kat mana dia boleh hidup. Makan apa pun dia boleh hidup. Faham tak? Dengar tak? Faham, dengar. Dengar Sebab pernah nampak sendiri macam mana. Sebab dia punya dia macam dia tak macam binatang lain lah. Ada penyakit sikit akan menyebabkan kematian, akan menyebabkan kecacatan. Tapi Kinzey ni tak, dia no problem. Dia boleh survive dekat apa jua condition. Maybe condition radioaktif saya tak tahulah. Tapi mana tahu sebab saya pun pernah baca kawasan berradioaktif dibersihkan melalui Kinzey. Kinzey tu menggembur tanah, makan tanah apa semua kat situ. Jadi kawasan tu dibersihkan secara naturally oleh Kinzey. So jangan cakap Kinzey ni tak ada kegunaan langsung. Yang kita as Muslim dan yang tak consume ni, sebab kegunaan ni banyak sangat, cuma kita tak boleh consume, tak boleh guna bersebab. So seorang boleh tak explain? Allahu Akbar. Tak maaf kejut pula. Okey, seorang cuba explain sebab apa diharamkan Kinzey ni. Okey. Jadi dengar tak? Boleh dengar Okey. Takkan nak sebut nama juga. Alamat kamu lah dah besar kot. Cuba try aktif sikit. Dia mula Kediri sebab saya ada kawan dia kata kalau makan babi ni, Kinzey ni, badan akan jadi macam panas. Macam arak juga. Okay, sebab tu dia akan jadi panas. Okey, yang lain-lain tu? Sebab apa agak-agaknya orang tak diharamkan Kinzey ni? Padahal banyak sangat kegunaan. Cuba tengok dekat ni kan, dekat apa yang saya share ni kan. Tengok kegunaan dia. Sangat-sangat banyak untuk gelatin, untuk collagen, untuk dia punya kulit sendiri. Agak sebab apa diharamkan? Kita in general lah kita berbincang pasal benda lah ni. So, itu belum cakap kegunaan untuk medicine lagi. Berlambak-lambak juga dia punya ni kan. Sebab apa tu diharamkan dalam Islam? Sebab apa dikira Kinzey ni binatang najis apa? Walazah. Ya ke? Betul lah tu najis berat. Okey. Cuba confidence sikit. Dengan saya tak ada masalah. Saya dengar je student cakap apa dan kita bagi feedback. Kita belajar sama-sama. Tapi setakat ni faham kan apa yang setakat ni saya tekankan? Faham. Okey, so kita berbalik-balik tadi. Sebab apa Kinzey ni diharamkan dalam Islam? Okey, sebab salah satunya itu adalah najis muhalazah. Tapi bila secara teorinya kita fikir, sebab Kinzey ni sendiri membawa banyak kemudaratan. Sebagai contohnya, penyakit. Lepas tu bila nak masak, Kinzey ni tak ada suhu selamat untuk dimasak. Betul tak? Kita tak tahu.
Senyap je. Betul. Ya ke apa yang betul tu? Okey, saya explain tadi balik Okey, Kinsey ni tak ada suhu selamat untuk dimasak. Sebab apa? Sebab mikrob dan bakteria dekat dekat Kinsey ni tak mati. Even awak boil dia, even awak apa lagi contoh masak salai. Salai kira panas ke? Salai macam asap je biskit je. Bakar je tu. Even awak bakar dia pun dia tak ada suhu selamat. Jadi dalam Islam ni, Islam akan selalu mengambil langkah proaktif kalau benda tu memudaratkan, memang akan terus diharamkan. Memang sebabnya even awak dah buat macam-macam pun tapi mendatangkan bahaya yang tak boleh dibaik, bukan tak boleh dibaik, maknanya mendatangkan memudaratkan dalam masa yang panjang akan terus diharamkan. Yang lain-lain tu macam hadis ke apa saya tak tahulah kot, tapi kalau segi saintifiknya itu je lah yang saya tahu. So minta maaf, saya bukan ahli ulama. Saya memang tak tahu nak explain dari segi agama. Saya explain daripada segi scientifically je. Boleh Boleh. Sekejap Okey, ada apa-apa nak share tak pasal Kinsey ni? Cuba seorang dua share. Pengalaman ke, nampak ke. Dekat polis selalu masuk. Tapi yang hutan punya, saya punya nyaris nak langgar dulu. Tak pernah nampak? Pernah selalu. Ya, kawasan-kawasan. Pernah nampak. Generally kamu kalau duduk dekat Pasir Gudang ni, duduk dekat mana sewa rumah ke? Sebab kamu dah duduk luar kan sepatutnya kan? Betul. Betul. Kat kawasan Taman Saintek. Taman Saintek. Sewa rumah kat situ okey tak? Sebulan 1,000. Berapa? 1,000. Wah, serius lah. Minta 1,000. Deposit berapa? Deposit 3 bulan, 4 3,000. bulan. Ada yang duduk di Cimasai? Ada? Ada di Cimasai. Cimasai kat sewa macam ni? Saya punya sewa sebulan 900. Cimasai rumah berapa bilik? 3 bilik air ke? 3 bilik 1 bilik? 3 bilik tidur, 2 bilik air. Air pusing ke? Tapi ada kelengkapan lah kat rumah ni. Ada gas, dapur, kesenangan. Tadi siapa yang Taman Saintek tu? Dia punya facility ada? Ke rumah kosong ke dia bagi? Rumah kosong. Rumah kosong pun 1,000. Masya tahu Allah tak. ke memang cari last minute lah tu? Ke macam mana? Banyak dah kami cari. Tapi itu je lah murah kayaknya. Ni je lah yang dapat. Oh, okay. Berbaloi ke duduk berapa orang? 5 je. 5 orang. Okey lah tu, luas lagi. Yang kira satu kelas lelaki semua duduk sama ke macam mana? Yang lain-lain tu? Kami campur dengan budak event. Event. Siapa saya nak tanya? Okey, Yuvan you duduk dengan siapa? Kalau duduk kat Pasir Gudang ni. Saya dapat hostel, sir. Oh, duduk hostels. Hostel 2 orang je lah. Lah tak best betul lah. Duduk luar. Banyak sikit aktiviti. Mesti muda apa? Ya, tapi murah sah hostel kan. Hostel berapa RM60. 60 per bulan ke satu semester? Satu semester. Oh, okey berbaloi. Cuma you kalau nak keluar ke apa ada problem tak? Itu biasa kalau keluar pun balik sebelum pukul 11. Sebab kalau nak masuk asrama sebelum pukul 11. Oh, curfew pukul 11. You duduk asrama yang mana? High 10? Tak apa, Infotech. Infotech mana saya tak ingat lah mana satu asrama. Dulu saya duduk High 10. High 10 kot. Sekarang dah girls hostel satu. Okey. Yang the missus, yang perempuan yang lain-lain ni? Saya dekat Selangor, sir. Okey, seorang-seorang Misha tu. Dekat Taman Saintek. Kat Saintek. Duduk dengan siapa? Student juga ke? Macam mana? Student juga, 5 orang. Student juga 5 orang. Semua Indian lah? Semua Indian. Semua Indian. Sama, semua poli lah kayaknya. Ke ada yang KK?
Tak. Semua yang SEM2. Oh. Sewa macam mana Misha? 1,300. Sakit kepala Ayan. So maknanya kalau macam tu sebab saya minta maaf saya memang tak pernah duduk dengan sewa. Saya belajar kat UTHM pun tetap tak muda juga. Saya duduk kat dalam juga. Saya duduk asrama. Even tu pun satu semester 800 sebab dekat luar sebab saya tak keluar sangat. Saya tak keluar malam pun. So macam tak ada kegunaan duduk luar tu. Jadi tu saya tanya balik dekat sini sebab maybe 5 years ago dekat Sentec pun dah 600 tapi tak sangkalah naik macam tu sekali. Mahal. Yang Misha Sentec dekat mana? Jalan Tiong. Kat mana tu tak tahu saya. Dia belakang dengan Speedmart. Belakang 15 minit kena jalan. Ada Speedmart kat sini Kat mana? Dekat situ ada. Saya nampak sangat tak keluar rumah saya. Bagel. Baggate. Yang kat kawasan roundabout tu ke? Lagi depan lagi. Saya tak tahulah. Nampak sangat tak keluar rumah. Duduk kawasan ni juga tapi tak keluar rumah. Gate Poli. Gate Poli belakang Ya betul. Depan ke belakang? Belakang. Oh, di Speedmart lagi. Speedmart sebab rasa saya dekat Cemasai je. Speedmart ada banyak kan? Ada dua dah. Ada dua dah kat area Poli tu. Nampak sangat tak ada live je ni. Speedmart pun saya tak tahu kat mana ada. Tak maaf lah jadi penjara praktikal tapi tak ada live kan. Kesian. Tak tahulah kenapa je macam ni. Okey dah mengarut lagi. Tak maaf banyak mengarut. Takut apa? Takut bosan. Betul? Mesti boring. Takut saya ni membosankan so saya akan jadi banyak borak. So kalau annoying tu cakap je lah, saya tak ada masalah pun, tak terasa hati pun, tapi markah lebih kurang sikit lah nanti. Tak ada, tunggu kau je. Okay, kalau nak cakap, nak pinpoint apa-apa pun cakap je untuk share ke apa benda sebab kita perlukan benda lah tu. Bila dalam kelas online ni saya tak boleh nak macam dia ada lagging sebab awak nak bercakap pun awak kena tekan mikrofon, betul. Itu je dah kurang macam 2 saat. Jadi macam saya pun tak berapa nak ni lagi sebab sebelum ni saya mengajar kelas fizikal dan saya ajar pun sekolah. So fahamlah sekolah macam mana, budaknya aktifnya macam mana, melantunnya macam mana. Tapi bila kelas online ni macam gitu semua pandang kan. Macam boring je. Awak kira tak bosan ke? Bosan tak? Seorang respon lah. Tengok saya cakap seorang lagi ni. Bosan. Bosan teruk. So rindu tak kelas fizikal tu? Rindu. Tak tahu pun. Tapi kelas pun tak datang. Datang. Ya je. Complete datang. Okay, so kita banyak-banyakkan doa, berbanyakkanlah doa untuk musibah ni tak datang balik. Untuk musibah ni cepat berlalu. Sebab macam-macam benda yang bila jadi satu je musibah ni, ekonomi terjejas. Mesti ada yang parent business terjejas, betul tak? Ke semua parent kerja government? Parent-parent yang bekerja under yang non-government ni kompon terjejas. Jadi doa lah banyak. Doa banyak kita jangan jauhkanlah bala-bala ni lepas ni lagi kan. Jangan makan benda berpelik lagi. Boleh? Janganlah sedih pula. Sedih pula masing. Okey, kita teruskan seterusnya kita teruskan kepada yang Kinzai dengan property dia tu boleh faham tak? Sebab kalau saya nak masuk semua banyak sangat ni. Takkan kamu tak tahu pun tak pakai gelatin apa semua kan? Ke boleh saya teruskan dekat Carrion ni? Boleh tak? Carrion tu apa? Carrion, cuba Google apa? Bangkai ke? Bangkai Yes, carrion tu bangkai. Maknanya kalau dalam dia punya istilah tu, carrion ni karkas yang dah menunjukkan tanda-tanda rosak, yang dah mereput lah maknanya. Okay, faham? Yang tu saya faham saya. Yang tak faham perut saya sakit lagi. Serius. Ya Allah, kau makan apa malam tadi? Pagi tadi saya kena selamat angkor ni.
Nasi lemak kena kat mana? Kena tak ajak. Tu makan dia. Berikan saya masa sebentar. Okey. Dibenarkan. Okey, saya explain dulu sikit pasal carcass ni. Okey, macam tu di dalam Islam, bangkai tu didefinisikan macam mana? Yang Muslim. Cuba explain dekat kawan-kawan. Definisi bangkai tu macam mana? Dia tak disembelih dengan cara Okey, teruskan. Yang tak disembelih. Yang tak disembelih tu sekadar sembelih ke ataupun kita kena meniatkan sembelih tu ke? Secara Islam lah maknanya. Kita sembelih maknanya kalau dalam istilah dia a preyed upon meat. Maknanya sembelihan lah. Sembelihan kita sembelih tu bukan tu sisi kita sembelih tu untuk makan, dan makan tu kita kena bersyukur lah maknanya. Betul tak macam tu? Betul. Okey, itu dia punya halal lah maknanya. Okey, kalau sembelih tu pula pernah yang lelaki tak pernah menyembelih. Sembelih dompet member kau tu tak dikira Okey, pernah tak menyembelih? Pernah menyembelih. Macam mana nak dikatakan sembelih yang sempurna tu? Ikut dia punya step by step lah. Mula dengan niat, lepas tu guna pisau yang betul-betul tajam. Ini kalau sembelih ayam lah. Okey, teruskan. Guna pisau yang betul-betul tajam, bukan yang tumpul. Sebab kalau tumpul dia boleh menyeksa haiwan tu lah, untuk dia mati. Tapi kalau dah memang betul tajam, dia terus sekali apa nama, macam hiris ke potong. Hiris. Kalau potong terpotong hilang tu kepala ayam tu. Tak boleh makan lah. Jadi kena pastikan pisau tu tajam. Lepas tu bila nak sembelih tu ikut dia punya kena tengok urat dia dekat leher, urat marih. Lepas tu jangan potong sampai habis lah. Jangan iris sampai dia terputus kepala. Kalau tak jadi haram, tak boleh makan. Okey, Kira jadi bangkai. Okey, itu explanation daripada Ahtar. Betul tak saya sebut nama? Betul. Okey, explanation daripada Ahtar tu bagus, tu betul. Kita kena pakai pisau yang sepatutnya tajam, dan sembelihan tu mesti memutuskan urat. So taklah bagi sembelihan kita tu jadi terseksa. Kita dah berfalsafah pula. Betul lah macam tu. Kan nanti jauh lagi saya mengarut kan. Okey. Kalau yang tak halal tu akan terus jadi bangkai. Okey, kalau macam tu bangkai ikan macam mana pula? Boleh ke makan? Ada sesiapa nak explain? Okey, perempuan pula. Lelaki pun dah tunjuk tanda-tanda. Okey, dah start aktif. So perempuan pula. Bangkai ikan macam mana pula? Okay girls, tak ada ke? Dah tak ada orang lah pula. Hello? Tak berani jawab, okay. Milia, try. Tak ada, dengan saya tak ada problem. Betul ke salah ke, kita belajar sama-sama. Hello? Hello, dengar tak? Dengar. Tadi siapa yang tak pernah diri lagi kat saya? Awak ke? Saya. Okay, kenalkan diri. Nama saya Milia Amisha. Saya umur 20 tahun. Dari Selangor, Ampang. Okay, kamera tak boleh buka ke Milia? Data saya tak support. Oh, tak support. Okay, so okay, macam tu saya nak tanya je lah. Bangkai ikan macam mana? Bangkai tu tapi boleh makan ke? Kalau dah nak ikut syarat pula macam mana? Bangkai ikan.
Saya rasa bila masa kita masak tu, siang tu tak betul-betul bersih. Bukan. Kan? Yang saya try tanya ni, bangkai ikan tu boleh makan ke tak? Yang bangkai, Kalau tak macam boleh kot, tak boleh. kalau binatang darat dah jadi bangkai tak boleh makan. Betul? Tak tahu. Tak pasti ya. Okey. Tak apa. Jangan nervous. Okey, saya explain dulu lah. Bangkai ikan ni bukannya tak boleh makan. Bangkai tu maknanya kalau tak boleh makan bangkai ikan, takkanlah kita yang pergi jadi nelayan tu ikan sebanyak-banyak tu nak sembelih satu-satu, betul tak? Betul. Dekat dalam Islam dibenarkan bangkai ikan selagi benda tu belum mengalami proses kerosakan ke yang akan memudaratkan. Sebagai contoh proses kerosakan tu proses mereput lah maknanya. Macam saya sekarang ni kan, tengah mereput. Okay, sorry, clingy sangat. Okay, maknanya tu bangkai ikan tu boleh dimakan sebab okey, takkan nak pergi dibenarkan makan, takkan nak ikan tu seko nak disembelih, betul tak? Selagi tidak rosak, selagi tidak memudaratkan, tak ada masalah untuk makan. Okey, setakat ni boleh ke tak? Faham tak? Faham. Faham. So, okey, faham yang tentang bangkai tu. Tapi kalau bangkai ni kita bagi makan haiwan peliharaan pula macam mana? Haiwan tu kita akan makan balik. Macam contoh lembu ke, kambing ke. Yang paling famous kes ikan keli diberi makan bangkai. Boleh ke tak boleh macam tu? Tak boleh pun. Sebab apa tak boleh tu? Bangkai bila kotor ke. Tu satu, maybe bangkai ni akan bawa banyak penyakit. Kita bagi pula binatang yang hidup makan. Dan binatang yang hidup ni carry pathogen pula. Pathogen tu penyakit lah maknanya kan. So lepas tu kita pula yang bawa. Lepas tu kita pula consume binatang tu. Jadi akan memudaratkan. So maknanya macam itu kat sini cakap kalau campurkan makanan haiwan peliharaan dengan haiwan peliharaan untuk kita makan bukan kucing ke apa. Mana ada orang makan kucing? Kan korang makan. Ada yang makan kucing, ada yang makan anjing. Tak ada Ya, habis yang tak respon ni senyap je. Iyalah tu. Tak ada Okey. So saya sambung balik tadi. Mencampurkan bangkai dengan makanan binatang sebagai suplemen ke apa sepatutnya tak boleh, diconsider haram even dalam hukum Islam pun, sebabnya akan mendatangkan penyakit. Sebab dalam Islam sendiri kita lagi digalakkan mencegah daripada mengubati, betul tak? Sebab mengubati dah macam macam nak cakap mengubati ni dah macam-macam kena keluar itu, kena keluar ni, menyebabkan kerugian. Baik kita cegah sebelum mendapat penyakit, betul tak? Okey, betul aja. Kan tanya kan, faham tak setakat ni? Faham. Setakat apa yang saya ajar ni. Yufan macam mana, faham? Misha? Boleh carry lagi tak? Boleh, faham. Boleh confirm Okey. Boleh. Tak betul. Kena kelas fizikal tapi nak buat macam mana kan? Buatkan penyakit ni. Okey, yang ni boleh nampak tak? Saya kecil kan? Boleh nampak? Cuba bagi saya contoh makanan yang menggunakan darah. Pernah tak baca ke ataupun pernah makan sendiri ke? Sesiapa pun. Ada tak? Tak ingat tapi saya pernah dengar. Pernah dengar. Yang lain-lain? Sebab saya sendiri pun macam tak pernah nampak pula ada orang campurkan darah dalam ni kan. Yalah dengan kehidupan yang terbatas ni kan. Setakat ni saya tak pernah lagi. Nazrul macam mana? Pernah nampak? Pernah dengar? Saya tak tahu apa. Saya baru sampai.
Okey, nanti yang housemate tu recap balik kat Nazrul apa yang setakat ni awak dah dapat daripada saya Boleh Nazrul, okey itulah makan Boleh, takjak. boleh. Makan takjak dah sakit perut seorang. Lepas ni saya call. Ajak kawan-kawan rumah tu. Yang lain tak sakit perut pula. Sebab saya seorang je yang pergi. Tengok kan. Okey kita sambung yang tentang blood relative ni menggunakan darah dalam makanan. Agak-agak cuba fikir maybe logical thinking lah. Sebab apa dia gunakan darah dalam makanan? Okay, based on nota saya bagi. Bukan saya bagi. Sebab apa tu? Kamu di UP kan, pelancongan? Di UP. Pelancongan ada masuk kitchen, ada masuk dapur ke? Tak ada. Tak ada sir. Tak ada. Kalau sebab saya masuk dapur pun saya tak tahu. Tak pernah pula dengar orang campurkan darah dalam makanan ni. Sebab yelah kita dekat maybe negara Asia ni macam tak ada pula. Saya tak tahulah maybe makanan Chinese ke, makanan Indian ke ada yang buat macam tu. Ada ke Ivan? Misha? Tak ada sir. Tak ada. Pun tak pernah dengar kan? Okey, properti yang saya tahu mencampurkan darah dalam makanan ni, salah satunya darah binatang ni, darah binatang. Tak sedap tu bunyi nak menyebut. Darah ni akan melikatkan makanan. Itu yang kita kata gunakan jadi emulsifier, jadi stabilizer. Stabilizer ni biasa dalam aiskrim lah. Aiskrim kalau stabilizer dia rosak, dia akan cair. Ataupun kalau kita tak letak stabilizer dalam aiskrim, takkan dapatlah bentuk yang cantik aiskrim tu. Pernah buat aiskrim? Tak pernah. 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 Malaysia. Aiskrim Malaysia. Ada, okey. Kalau macam tu, saya nak tanya, aiskrim Malaysia tu apa je bahan yang dalam yang buatkan aiskrim tu jadi tegap macam tu? Ada campur apa-apa ke ataupun setakat keraskan saja? Keraskan saja. Keraskan je kan? Tak ada, kita pun memang tak ada campur apa-apa. Campur perisa je lah. Sebab kalau emulsifier ni, kalau aiskrim Malaysia tu aiskrim maknanya air batu, betul tak? Aiskrim keras macam tu. Tapi kalau aiskrim yang konvensional ni, kita makan aiskrim tu akan rasa lembut, sejuk, macam tu lah kan? Sebabnya dia ada stabilizer. Tapi bila stabilizer property ni rosak, aiskrim tu dia takkan jadi fluffy, dia takkan jadi spongy, dia akan jadi mendap. Macam mana nak terangkan aiskrim mendap tu, aiskrim yang dah rosak lah. Ada kawan kita boleh share? Aiskrim yang dah rosak, cuba terangkan property aiskrim yang dah rosak. Senang je saya bagi. Dia kata dia pernah buat. Terangkan. Cuba share. Email saya, email. Email? Sebab dia dulu hotel estate, so mungkin dia tahu. Ya ke? Dia dulu hotel. Email. Cuba terangkan email. Email Email mana email? Email pergi tandas je. Korang ni sama pergi tandas. Sekarang lelaki panggil Iman pergi tandas, pergi Akmal pergi tandas, panggil Rusdi pergi tandas. Ada ke tak ada yang lelaki ni? Ni dah hilang dah. Ada Lelaki macam tak ada je. Ada. Dah ngantuk ke? Dah tak boleh go ke? Macam mana? Cuba bagi feedback kat saya. Ngantuk? Tak. Tidur ke berapa semalam duk main game, main ML? Ke apa main apa benda nama yang game baru tu? Genki apa benda? Takkan tak main? Among Us. Genki sekejap saya tengok balik. Apa Genshin Impact? Siapa ada main Genshin Impact? Saya main game PAW je saya. Main? PAW. PAW dah tak ada Dekat Play Store dah tak ada. Bohong kau. Benda tu dah lama tak ada Ya, takkan lelaki tak ada main game. Yang perempuan takkan langsung tak ada yang main game. Tak main game. Online gaming langsung tak ada. Come on, tunang saya pun main ML tau. Syalani main FIFA.
Main FIFA. Main FIFA tak tak lah. pula. Ya, siapa yang main FIFA tu? Kepo je Najrul. Ya ke? Langsung tak ada ke? Korang ni takkanlah, janganlah membohong Langsung tak sangat ada. seorang pun tak main game. Ada main je Candy Crush. Membohong lagi. Ramai yang main game saya dalam ni. Ya ke? Jangan saya tengah buat kelas online awak tutup kamera lepas tu awak main game. Saya report puan apa gang. Okay, boleh saya teruskan Boleh sir, boleh. Okay, Boleh. so conclusionnya pakai darah dalam makan ni dikategorikan sebagai haram. Sebabnya kita tak tahu darah tu berpenyakit ke tak ke, asalnya daripada mana ke. Itu salah satu sebabnya yang saya boleh explain lah. Tapi guna darah ni dia punya kegunaan untuk binding makanan tu, untuk likatkan bukan minuman, untuk melikatkan sup, untuk dapatkan gelling property tu dekat makanan. Itu kegunaan. Tapi dalam Islam tetap haram. Sebabnya kita tak tahu maybe asal dari mana. Satu lagi sebab darah lah. Darah kan kira benda yang tak bersih, yang kotor. Okay. Okay, next. Yang ni, bahan-bahan syubhah. Doubtful ingredient. Dalam ni, semua perkataan yang ada atas ni, semua perkataannya perkataan saintifik yang menjadi syubhah sebab kita tak tahu. Betul tak? Biasa macam tu. Betul. Hello. Betul. Okay, yang lelaki ni dah nampak progress ada. Yang perempuan ni sunyi je kenapa? Ada yang dah tutup kamera dah pun. Kenapa muka saya annoying sangat ke? Tengok tu senyap lagi. Tak. Macam tak ada respon je. Ni Ain Yes, gimana tak. Ain? Ain Sakina. Kenapa tutup kamera? Tak ada orang ke? Kamera saya sir. Kamera Ada. kenapa tutup? Pergi mana? Tak ada layan Sorry sir, toilet tadi. Tadi saya pergi toilet. Okey, nak pergi toilet cakap lah. Takut tidur. Okey, boleh Okay, tak marah. Nak pergi toilet ke apa, beritahu tahu. Takut saya kat sini kan saya pula yang kena marah. Okey Okey, boleh kita terus kat ni? Okey, sebelum tu nak tanya juga. Tanya lagi. Kenapa bahan-bahan syubhah ni kalau kita tak tahu terus akan jadi hukum jadi haram? Iya ke macam tu? Okey, seorang-seorang tolong explain syubhah tu apa? Panggil nama aja ni. Okey, Najla Fariha. Syubhah tu apa? Ya saya. Okey. Najla, cuba terangkan syubhah. Apa itu syubhah? Apa itu? Kalau macam dalam makanan kita ragu-ragu dengan dia punya ingredient, kita tak boleh makan. Hukumnya jadi apa? Hukum Hukum ragu-ragu. Okay, cuba kita Google sama-sama. Boleh tak? Kejap ni. Okey, boleh nampak tak? boleh sir. Boleh panjangnya penerangan dia. Nampak tak?
Okey, macam gitu syubha maknanya perkara tu kalau kita dah rasa ragu-ragu sepatutnya dielakkan saja sebab dia tak menjadi haram. Tapi kalau kita sendiri dah rasa ragu-ragu, elakkan. Okey, dengar tak? Saya cakap seorang Saya ke ni? ada soalan Ustaz. Okey. Dengar sir. Ustaz, saya ada soalan. Okey, siapa tu? Saya. Nazrul. Contohlah kalau kita ada perasaan kesian. Ha. So, bukan haram. Contohlah. Contoh saya makan semua benda tak kesian ke, bila kita dah rasa kesian, adakah bila kita tak nak makan? Nazrul cuba explain sekali lagi. Contohlah sebab tersangkut-sangkut. Slow sikit. Slow sikit, tersangkut-sangkut. Maaf saya tak dengar sebab tersangkut. Cuba slow sikit. Slow dengar? Okey dengar. Okey. Contohlah macam Arnab. Dengar? Dengar. Okay, dia comel, cantik kan? So kita dia benda boleh makan. Kita rasa kesian, adakah kita benda tu boleh jatuhkan haram? Sebab kalau nak sembelihan tak boleh untuk, kalau yang saya belajar lah, sembelihan kita tak boleh nak kesiankan sembelihan. Sebab bila kita dah kesiankan sembelihan akan automatik jadi haram. Okey, jelas Jelas. Okey. Thank you Nazrul. Ataupun kalau masih ragu-ragu jawapan saya, boleh baca sendiri, Google ada. Betul? Terima kasih. Okey, kita teruskan masuk bahan-bahan yang diragui inilah. First kali bahan yang diragui. Okey, ramai yang biasa dengar. Mesti akan bila fikir bahagian diragui, gelatin. Lepas tu bila fikir gelatin tu apa? Gelatin je babi. Tak ada benda lain. Gelatin je khinzir. Betul tak macam tu? Betul. Ramai orang bikin. Sekejap saya ada explanation paling ringkas dari gelatin. Sebab gelatin ni biasa guna gelatin untuk apa? Jelly. Untuk menjelikan lakinya kan. Tapi sebelum ni gelatin ni memang sebelum ni banyak digunakan daripada khinzir. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, khinzir tu senang nak hidup, murah pun murah. Jadi buat apa orang nak pakai livestock yang lain, contohnya lembu ke ataupun kambing ke. So dia akan gunakan gelatin yang berasal daripada khinzir. Jadi dekat situ akan terbinanya kita punya rasa takutlah untuk menggunakan gelatin ni. Sebabnya asal fikir gelatin je mesti daripada khinzir. Tapi kalau zaman sekarang ni ikutkan benda tu dah tak berapa nak betul. Sebab gelatin ni daripada macam-macam sumber binatang boleh sampai. Macam contoh kat sini bovine animal and fish. Yang porcine ni memang khinzir lah. Bovine animal tahu tak apa? Bovine ke bovine? Macam mana nak sebut dia tu? Bovine animal tu apa? Lemak binatang. Tak, bovine animal ni binatang peliharaan itu je. Okay, boleh Ikan pun ada juga property gelatin dia. So gelatin ni maknanya kita kena baca dululah dekat kotak, biasa dekat makanan mesti ada kat belakang gelatin. Lepas tu biasanya dia akan ada nombor siri untuk jenis tu gelatin tu apa. Tapi kalau kita dah rasa ragu-ragu, so elakkan je lah. Tapi kalau kita tahu dan produk tu sendiri ada halal certificate. Dengar tak? Kita saya cakap seseorang kat ni. Dengar saya. Dengar. Lain okey Okey, ada halal certificate, maknanya benda tu okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau macam contoh daripada produk daripada luar negara kan, logo halal pun tak ada. So kalau kita nak cari makanan halal, confirm kita cari logo halal, betul tak? Betul. Kalau macam tu yang travelers macam mana pula yang duduk luar negara ke? Macam tu macam mana pula nak settlekan masalah makanan halal haram ni? Dia kena cari lah kat internet. Google kan ada, bolehlah cari. Sebab saya ada list application untuk cari makanan halal
Dekat Australia kot. Apps tu dia menerang kira dia dah daftar makanan apa yang produk apa yang halal dan boleh dikonsum oleh Muslim lah. Nanti tu boleh cari sendiri. So saya pergi balik kat gelatin juga lah, mengarut lagi. So gelatin ni banyak guna untuk apa? Banyak guna kat mana? Apa yang kamu nampak pakai gelatin ni? Halo? Liling. Apa dia? Liling. Sorry tak dengar. Apa benda? Giling? Apa tu? Liling. Tenggiling? Lilin. Lilin. Kendil. Lilin tu bukan daripada lemak ke? Gelatin lah ni. Gelatin juga kan? Tu ada juga sebab lilin lama-lama pun saya pernah dengar pakai daripada gelatin untuk lambatkan dia punya pembakaran, betul tak? Betul. Okay. So gelatin ni banyak biasa pakai macam gambar ni lah, gula-gula yang stretchy. Stretchy dalam bahasa Melayu apa? Apa dia? Kenyal. Apa dia? Kenyal. Stretchy kenyal kan? Biasanya gelatin akan digunakan untuk bahan yang kenyal. Ni saya bukan sengaja pakai benda ni sangat sebab telinga panas. Sorry nampak macam biol sikit. Okey, pakai gelatin ni biasa dia guna untuk makanan yang memerlukan kekenyalan. Macam contoh yang kenyal-kenyal. Contohnya apa? Dodol. Tapi dodol ada ke orang pakai gelatin? Tak kot. Tak kan? Lepas tu yang kuih Jepun tu apa? Mochi. Pernah makan tak? Ada siapa pernah makan mochi? Mochi tak ada gelatin ke? Mochi. Sebab kalau tengok daripada cara pembuatan, mochi ni macam tak perlukan gelatin. Sebab mochi macam mana pembuatan dia tu? Saya banyak sikit tanya sorry lah. Macam mana buat mochi tu? Pernah tengok kan? Takkan tak pernah festival bulan Jepun ke? Takkan tak ada langsung kaki anime kat sini, lelaki yang perempuan pun. Atau. Pernah tahu tak buat mochi macam mana? Mochi kira cara dia buat, dia akan ketuk kuih tu sampai dia akan jadi kenyal. Maknanya dia sebab dia ketuk sampai dia campur bahan apa semua lah. Macam dodol juga. Pernah nampak kan buat dodol? Sikit letak kacau. Lepas tu siapa pernah buat? Kacau sampai putus kan. Itu pun tak kenyal-kenyal juga. Kalau yang bandar saya tak tahulah, bukan saya nak merendahkan lah sebab maybe kat bandar tak ada ruang kalau nak buat dodol, betul tak? Kat mana nak buat kan? Lepas tu dengan nak menjaganya lagi apa lagi, sebab saya pun baru sekali ikut saya nampak pernah ikut sekali buat dodol. Sebabnya kalau salah buat tak sedap langsung. Tu ikut orang tua yang ikut orang tua lah yang buat apa kacau dodol, isi dia punya barang, gula dia, apa semua. Lama. Jaga api. Sibuk pula pergi dodol. Okey, next kita pergi kat lecithin. Macam mana sebut ni? Lecithin. Okey, lecithin. Okey, lecithin ni dia punya property macam mayonnaise lah orang kata. Dia attract both water and non-watery properties. Fatty properties. Maknanya bahan tu sepatutnya tak boleh bercampur, tapi dipaksa untuk jadi bercampur. Macam contoh mayonnaise. Buat mayonnaise tahu buat mayonnaise macam mana? Pakai telur. Putih telur dengan butter. Putih telur dengan lemon. Itu buat mayonnaise. Mayonnaise ni bila awak campur macam tu je, bahan ni takkan bercampur. Sebabnya property dia lain-lain lah. Dari term saintifik dia memang tak boleh bercampur. Cara nak campurkan kena beat sampai dia bercampur. Maknanya kita paksa dia bercampur. Itu cara buat mayonnaise. Jadi dekat bahan lecithin ni pun kegunaan dia lebih kurang juga emulsifier. Dia nak stabilkan makanan tu, nak kekalkan lama. Lepas tu function dia tu untuk merawat Alzheimer. Biasa memory disorder lah. Saya baca pun demensia dengan Alzheimer ni
Memang banyak guna lecithin ni untuk rawatan Alzheimer atau demensia. Itu yang setakat saya faham lah. Tapi lecithin ni adalah halal sebab kalau kita sendiri tahu asal dia daripada mana. Maknanya ambil dia dekat mana? Ambil dekat ayam ke? Atau ambil dekat binatang-binatang ternakan yang dah disembelih mengikut cara Islam. So lecithin ni tak ada masalah. Tapi kalau kamu macam saya cakap tadi tetap ragu-ragu, elakkanlah kalau boleh. Boleh Boleh ke student? Dah ngantuk ni. Ngantuk Boleh, ke tu? sir. Ya ke tak ngantuk ke tu? Lapar tak? Lapar. Ya. Lapar, sir. Lapar saya pun lapar ni. Cendol. Tak dengar apa tadi siapa yang cakap tu? Lapar, Mak Atira masak sedap. Oh, untunglah. Nanti hantar sikit sini. Lapar juga ni. Boleh. Jangan. Kan marah tunang kan. Okey, kita teruskan dekat glycerin. Sekejap tadi saya ada buat catatan sikit. Lepas tu dah tak nampak pula ke mana. Okey, ni macam saya tanya yang awal-awal tadi, siapa yang boleh buat aiskrim, apa benda kerosakan aiskrim. Guna dia glycerin ni lah untuk rasa, tak adalah aiskrim tu rasa batu je, keras je macam aiskrim Malaysia. Kan keras je, dia aiskrim yang lembut lah. Ini daripada bahan dia adalah, dia punya term scientific tu adalah glyceride. Biasanya guna untuk buat dessert. Banyak guna untuk aiskrim. Dia jadi emulsifier dia untuk aiskrim tu tetap spongy, tetap firm. Dia tak adalah jadi aiskrim tu macam watery. Okey ni. Orang ni makin ngantuk muka masing. Okey. Confirm okey. Confirm. Yes sir, okey. Jangan ngantuk nanti lu. Sikit je lagi. Boleh So dia punya kegunaan tu banyak dalam aiskrim, banyak dalam chewing gum, shortening, topping atau margarine. Itu kebanyakan daripada kebanyakan memang asal dia tetap daripada binatang jugalah. So kalau macam tu, kita kena ambil tahu juga binatang tu disembelih secara halal ke atau tak ke, barulah akan mentafsirkan glyceride tu macam mana pula. Okey? Okey tak? Okey ke? Okey, enzymes. Enzim tadi saya macam ada benda nak share, nak cakap dengan kamu. Oh, tu belum sampai. Okey, enzim. Takkan tak pernah dengar langsung perkataan enzim ni macam mana? Pernah ada. Hello, Pernah ada. Pernah Yang lain? Takkan tak pernah? Enzim. Property enzim macam mana pula? Nampak tak kat sini? Dia macam tak saya pun tak berapa nampak, awak macam mana lagi pula kan? Nampak Dia awal ni nampak. Okey, enzim ni biasanya akan dibuat dekat lab lah. Kebanyakan ekstrak dekat lab. Tapi dia punya bahan asalnya tetap binatang atau mikroorganism. Okey, binatang ni macam yang sebelum tadi, benda yang sama juga. Asalkan binatang tu kita yakin halal, disembelih dengan hukum Islam, seterusnya akan halal lah enzim ni untuk digunakan. Lepas tu mikroorganism ni macam mana pula? Cuba try Ain. Mana Ain Ya, saya. Okey. Mikroorganism apa yang awak tahu boleh dipakai untuk jadi makanan? General ni belum masuk enzim lagi. General je mikroorganism. Allah. Susah tu berwayar ni. Okey. Mikroorganism apa? Macam tak ada orang je. Hello. Sekejap internet saya slow. Oh, okey. Okey, tak apa, tak ada masalah.
Okay, Ain boleh explain tak? Oh, ini betul-betul slow ni. Okay, tak apa. Macam tu kita passing je lah kat Irene. Irene? Fanggi. Banggai. Siapa yang cakap tu? Oh, awak lagi. Aktif tau awak ni. Bagus. Fanggi iaitu yeast untuk Banggai. buat dough. Banggai yeast. Yeast buat apa? Roti? Buat dough Buat yes. dough, buat roti. Betul kan? Okay. Apa lagi selain tu? Contohnya kalau cendawan semua tu bukan microorganism juga ke? Betul tak? Sama lah tu. Ya je. Main je kan je Kanji. Okey, tak apa. Kanji. Betul juga. Okey, tak apa. Nanti microorganism ni cari je. Awak boleh baca sendiri. Cari dia punya apa yang mempergunakan property microorganism untuk dijadikan makanan. Tapi macam yang Nazrul explain tadi lah. Itu betul. Gunakan bukan kanji. Apa tadi? Yang buat roti tu. Dough untuk roti tu. Itu betul. Yeast. Lepas tu contoh yang saya tahu dekat makanan bayi ada gunanya mikroorganism ni sebabnya untuk memudahkan bayi menghadam makanan, untuk bayi breakdown makanan tu. So dekat dalam makanan bayi biasanya akan ada gunalah mikroorganism. Tengok dekat bawah ni ada cheese. Cheese tu itu paling purba sekali yang kita reti buat. Daripada kita menggunakan mikroorganism, baby food. Lepas tu produk dairy, jus, itu kebanyakannya pakai microorganism, pakai enzim lah. So apa-apa yang binatang yang disembelih ikut hukum Islam, kalau dijadikan enzim adalah halal. Tumbuh-tumbuhan atau mikrobial ni of course lah halal, sebabnya tumbuh-tumbuhan memang halal lah kalau kat dalam Islam. Okay boleh Tu apa pula tu, gambar kaki ke apa tu yang atas sekali tu? Siapa Internet tu? saya baru okey sir. Okey, Saya. okay boleh dengar Boleh. Ni siapa ni? Iman. Ni saya. Apa pula buat tu? Ngantuk ke? Mana dia? Okey boleh teruskan lagi sikit. Tengok dah ni tinggal. Okey, whey. Sebutan dia memang whey atau wheat macam tu lah. Biasanya digunakan untuk cheese making. Okay, sebelum tu general lah saya nak tanya. Kita orang Malaysia ni ada tak keju sendiri? Okay, saya tanya yang Melayu sebab Indian memang saya pasti ada. Yang Melayu ni, kita Melayu ada tak keju sendiri? Ada. Keju cheddar. Keju? Cheddar. Tak dengar. Felda? Cheddar. Itu bukan, itu tetap keju orang luar. Tak, yang saya maksudkan asalnya memang daripada kita. Asalnya memang daripada Asia. Ada tak? Tak tahulah. Tak ada kot. Ke orang kita tak consume Tak tahu keju? ke? Tak tahu. Itu awak kena cari juga nanti. Budu bukan keju Budu tu. Bukan. Itu bukan keju bukan. Okey, sebab apa yang saya baca dekat Kelantan ada, tak silap saya memang ada buat keju. Dia panggil, tak tahu saya tak ingat apa nama. Tapi tu awak memang kena cari sendiri untuk menghargai. Asyik nak makan orang luar je kan. Kita bukan tak ada cheese, kita ada sendiri. Sama ada Kelantan atau Terengganu, dia orang ada keju sendiri. Susu, cara dia buat tu susu akan diperap, macam mana nak buat keju lah. Tapi keju tu adalah keju yang masam dan agak sedikit property dia agak sedikit berair. Dia maknanya lembut lah. Itu je satu saya tahu. Tu pasal saya tanya kamu, agak kamu tahu ke kan? Sebab tahu kot. Tahu? Bukan. Tu bukan, itu tahu. Dia lebih kurang macam property dia lebih kurang macam tahu. Tahu pun tak tahu susah lah. Yang lain muka macam blur sangat dia. Okey ke? Okey
Okey, dah jauh pula menerawangnya. Okey, so yang bahan terakhir ni adalah whey lah. Biasanya whey ni apa? Whey ni kalau awak pernah tengok cara buat keju, tahu tak cara buat keju macam mana? Tak tahu. Okey, cara buat keju yang paling simple lah. Susu akan dibakar, bukan dibakar lah, mana direbus. Lepas tu ambil filter dalam Melayu apa? Tapis. Maknanya tapis dia punya curd. Tapis dia punya curd tu yang dapat atas tapis curd tu lah akan jadi keju. Jadi yang tinggal air daripada tadi tu, itulah yang dipanggil whey. Dan air tu lepas saring, itulah tinggal air tu. Itu yang panggil whey. Dia punya property saya tak berapa nak pandai explain, tapi property katanya whey tu kalori tinggi dan protein tinggi. Air tu. Tu pasal dekat gambar ni ada ni apa nama budak lah ni yang lelaki? Ni apa nama dia? Apa protein? Protein shake Protein ni gunanya untuk apa? Yang whey ni untuk besarkan otot. Besarkan otot. Terbalik. Apa dia tak dengar? Besarkan otot lah. Besarkan otot lah. Dia punya senang explain tu kan. Yes. Okay, so kalau macam tu daripada apa yang saya explain tadi, yang awak boleh nampak kiranya air rebus, maknanya susu rebusan lah. Bila curd tu dah dibuang, tinggal air tu, maknanya boleh ke tak boleh kita pakai benda tu? Halal ke tak? Halal. Confirm halal Confirm. Okey, kalau macam tu maknanya apa air lebihan tadi tak ada masalah lah saya rasa. Ikut kalau pakai ikut logik akal pun, sebab air tu bukannya sesuatu yang haram, betul tak? Kita dah ambil dia punya apa yang perlu, lepas tu air tu takkan kita nak buang ke. So benda tu boleh pakai. So whey ni sekejap Okey, rennet. Tahu tak rennet tu apa? Jom kita tengok sama-sama rennet. Tahu saya. Apa dia? Boleh nampak apa dekat ni? Tak tahu. Kita Google tengok rennet tu apa. Sebab saya baca tadi macam intestine. Intestine tu macam usus. Dalam botol macam ni pula. Rennet origin. Dia takkan jadi macam ni, rennet cheese making. Tapi yang saya tahu, nampak, derived from the stomach of calf, lamb or goat. Boleh ke tak boleh? Boleh pakai tak rennet ni? Non-halal boleh. Apa dia? Boleh. Sebab dia non-halal. Sebab dia memang halal, betul. Sebab rennet ni kalau binatang tu binatang yang kita sembelih halal, so automatically kita boleh pakai selagi tidak memudaratkan kita. Betul tak? Betul. So rennet ni biasa orang pakai untuk sama juga property dia untuk melekatkan makanan, untuk bagi tekstur makanan cantik. Dan banyak pakai dekat aiskrim. Tu pasal saya banyak cerita pasal aiskrim tadi. Sebab apa dia punya contoh? Kebanyakan aiskrim, barang-barang bakery. Lepas tu makanan untuk binatang ternakan pun ada certain yang guna. Sebab dia tinggi protein, dia tinggi kalori. So binatang ternakan akan lagi cepat besar dan lagi sihat lah. Dan yang last sekali ni nutritional supplement. Yang ni lah. Apa tadi? Protein shake untuk membesarkan otot kan. Ikutkan teman dia bukan untuk membesarkan otot, tapi untuk merawat, protein tu gunakan untuk merawat otot yang dah after kita exercise tu dia akan pecah kan. Protein tu lah gunanya untuk merawat balik otot-otot yang pecah tu. Okay. So kita dah masuk yang terakhir, konklusinya.
Okay, boleh baca Nampak tak? Nampak So Nampak. konklusinya kita orang Islam ni memang tak boleh untuk consume khinzir, untuk consume anjing. Lepas tu saya teringat pula, kalau binatang bertaring pula macam mana? Dia ternampak anjing tu saya terus teringat, binatang bertaring pula macam mana? Tak boleh lah. Tak boleh sebabnya? Dia carnivore, dia makan haiwan lain. Sebabnya dia makan darah juga. Jadi memang tak boleh. So ikutkan makanan halal ni sebenarnya mudah je. Cuma kita je yang komplekskan benda lah tu. So apa yang bahan dalam tu asalkan disembelih, asalkan kita tahu daripada mana asalnya, boleh dikategorikan sebagai halal. So yang lain-lain tu macam yang contoh mudah lah yang ada tu dalam tu. Khinzir, anjing, darah, bangkai, itu memang automatically akan jadi haram. Lepas tu yang macam yang first saya masuk tadi, alkohol kan. Alkohol memang awak tahu itu akan jadi haram sebabnya dia satu memudaratkan kita punya anggota badan, memudaratkan pemikiran kita sendiri. Kalau memudaratkan bukan anggota badan, memudaratkan dalaman kita. Pernah baca tak alkohol memudaratkan macam mana? Ada dia rosakkan hati. Dia rosakkan hati, dia rosakkan limpa. Yang tu dekat dalam YouTube banyak channel-channel yang boleh explain. Menarik lah kiranya. Kalau sebab saya nak cerita nanti jadi sikit. Jadi benda tu macam boring pula awak dengar. Awak boleh cari sendiri nanti. Arak tu merosakkan bahagian mana? Sebab yang saya tahu arak ni boleh jadi kanser pankreas, boleh jadi kanser perut. Dan tak silap saya boleh kena kanser darah juga sebab arak. Okay So setakat ni okey tak? Boleh catch up dengan saya ni? Saya sorry saya cakap memang laju sikit. Boleh ke? Laju sangat Boleh. tak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah okey Ada. Okay, saya memang tak kelakar. So memang minta maaf lah kalau terbuat lawak yang bukan kan. Tak kelakar pun masalahnya. Tak maaf sangat. Kita try jadi mesra kan. Okey. Tak apa, okey je. Okey je Tak ada apa-apa lagi nak tanya? Sila. Jadi adalah satu dua soalan apa benda yang nak bertanya tentang chapter 4 ni, chapter halal ni. Tak ada. Apa-apa je. Tak ada. So saya anggap awak dah faham lah. Boleh? Faham. Tapi kan jangan saya kena marah pula bila dengan Puan Syazwani nanti sebab awak cakap saya ngajar tak faham. Betul faham Confirm Faham insya-Allah faham. Okey insya-Allah faham Yes sir. Okey so macam tu pun jam pun dah pukul 12.30, awak pun dah lapar, saya pun dah lapar. So macam tu kita akhiri kelas ni lah, boleh? Boleh ke tak? Atau nak teruskan lagi chapter seterusnya? Boleh je. Boleh kita akhiri kelas ni lah. So macam gitu kita akhiri kelas ni dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Kita buka mic. Amin. Okey, so kita boleh berpisah ke? Boleh bersurai lah. Okey? Nanti kalau saya dapat masuk ada nak tanya ke? Ke tak ada? Okey. So jom. Dah kita bersurai habis. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih Ustaz. Kira nak roti. Nak dengan ni peanut butter. Nak ambil? Ya ada. Babe.
Masak lemak ayam, lemak ayam. Tak hari ni tom yum. Ui, tom yum doh. Ni nak kena tunggu puan ke dah boleh bersurai ni?